kepada ahli-ahli panel dan juga para hadirin yang dihormati sekalian. Hadirin yang dikasihi sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli panel kita yang istimewa pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk seminar kita pada hari ini. Tajuk seminar yang bertemakan pendidikan berkaitan peperiksaan awam di negara yang digantikan dengan pentaksiran bilik darjah PBD. Pemansuhan adalah bermaksud penghapusan atau pelenyapan. Pentaksiran tingkatan 3 itu pula adalah komponen pentaksiran pusat yang terdapat dalam pentaksiran berasaskan sekolah. Cara di tingkatan 3 bagi menilai pencapaian akademik murid di mana ia berperanan mentaksirkan aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai secara menyeluruh di peringkat menengah rendah. Sekarang, PT3 juga telah dimasukkan dan digantikan sepenuhnya dengan PBD, iaitu pentaksiran bilik darjah. PBD dahulunya dikenali sebagai PBS, iaitu pentaksiran sekolah, bermula pada tahun 2011. Pada tahun 2016, PBS ini telah mula dikenali sebagai PBD. Baiklah, setakat itu sahaja dulu penjelasan daripada saya. Sekarang saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri, iaitu Suzana Sintal sebagai moderator kita pada hari ini. Sebelum kita menerusi pula secara lebih mendalam topik ini, mari kita berkenalan dengan para panel yang hadir dengan kita pada hari ini. Dengan sukacitanya, saya memaklumkan bahawa kita memiliki seorang tetamu jemputan khas daripada KPM, iaitu Puan Rosia Anak Sidi, yang bekerja selama 10 tahun bersama dengan pihak KPM. Kemudian, kita juga telah menjemput panel yang kedua, iaitu seorang guru sejarah dari SMK Seri Perak, iaitu Cikgu Nurul Anis Alma binti Ahmad. Beliau telah berkhidmat sebagai guru mata pelajaran sejarah selama 15 tahun dan kini telah memegang jawatan sebagai Ketua Panitia di Sekolah SMK Seri Perak. Selain itu, kita juga memiliki wakil daripada PIBG sekolah, iaitu Puan Fung Chia Hui. Puan Fung Chia Hui ini telah menyertai persatuan selama 9 tahun, iaitu bermula dari tahun 2015 hingga kinilah. Beliau telah berperanan sebagai orang tengah antara guru Okey, sekarang peserta panel kita yang terakhir iaitu Saudari Irena Laidin, merupakan murid tingkatan 3. Petah orangnya ya, kita tunggu dia bercakap nanti. Usai salam perkenalan daripada semua panel tingkatan 3 PT3 digantikan dengan PBD. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, saya mohon penjelasan daripada panel pertama kita untuk menjelaskan secara lebih terperinci mengenai pentaksiran bilik darjah dan kewajaran pemansuhan PT3. Silakan saudari. Moderator iaitu Suzan Anak Sintau, dan juga saya ingin mengucapkan sekalung terima kasih kerana sudi menjemput saya bersama-sama dengan anda semua pada malam ini untuk mengulas berkenaan dengan isu pemansuhan pentaksiran tingkatan 3 dalam sistem pendidikan negara kita. Baik, dengan lebih lanjut, mari kita lihat apa itu PBD. Semua nampak slide saya kah? Okey, baiklah. Di dalam slide ini saya telah menjelaskan apa itu PBD. Pentaksiran berasaskan sekolah ini ataupun PBS ini merupakan sebuah pentaksiran yang diwujudkan melalui 3 buah komponen, iaitu
psikometrik. Manakala ketiga-tiga komponen pentaksiran ini telah mendapat pembaharuan ataupun mendapat pasangan yang baharulah, iaitu kita kenali sebagai pentaksiran sumatif, di mana pentaksiran sumatif ini adalah merupakan pentaksiran yang dilakukan bagi menggantikan pentaksiran ataupun ujian. Kalau di sekolah rendah, dia akan diaplikasikan kepada murid tahun 3, 4, 5, dan 6, iaitu murid tahap 2. Dan kalau di menengah atas, dia akan diaplikasikan dalam murid tingkatan 1, 2, dan juga tingkatan 3. Baiklah, saya rasa PBS ini bukanlah perkara yang bukan perkara yang baru di pendengaran kita. Setelah menjelang tahun 2013, kalau tidak silap saya, pihak KPM telah memasukkan sebuah sistem ujian di negara kita yang semua ambil maklum adalah PMR. Namun pada malam ini saya bukanlah ingin membincangkan berkenaan dengan apa itu PMR. Okey, baiklah. Seterusnya saya memberi semula majlis kita pada malam ini kepada saudari moderator kita, iaitu Susan Anak Sintau. Dipersilakan saudari. Terima kasih saudari. Cukup jelas ya penjelasan tersebut. Kiranya lengkap dan padatlah juga ya susun atur pembelajaran murid pada masa kini. Di samping mereka belajar juga, mereka ada pendedahan pelbagai aktiviti yang sememangnya boleh mengasah banyak bakat yang berpotensi untuk dimanfaatkan oleh mereka pada masa hadapan. Tanpa berlengah lagi, kita teruskan dengan panel yang seterusnya. Cikgu Hani. Apakah perbezaan bidang tugas guru selepas PT3 digantikan dengan pentaksiran bilik darjah? Silakan cikgu. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua ahli panel dan juga para penonton. Okey. Sudi menjemput saya menjadi salah seorang ahli panel di dalam webinar ini. Okey, bagi menjawab soalan yang ditanya oleh moderator tadi, seperti yang telah Puan Rosha katakan tadi, iaitu pentaksiran tingkatan 3 yang dilaksanakan sebelum ini adalah murid tingkatan 3. Jadi pada ketika itu guru ditugaskan untuk membuat persediaan instrumen pentaksiran, membuat panduan perskoran, menyemak jawapan murid, menganalisis markah yang murid peroleh dan menyediakan pentaksiran sumatif ini hanya dilaksanakan sekali saja pada satu tarikh yang telah ditetapkan oleh pihak lembaga peperiksaan. Oleh hal yang demikian, guru hanya dipertanggungjawabkan untuk memberi tumpuan bagi mempersiapkan murid-murid tingkatan 3 ini. Pentaksiran bilik darjah ini dilaksanakan, saya boleh katakan bahawa bidang tugas guru sememang sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran ini berlaku. Okey, antara aktiviti pembelajaran yang ditaksir oleh guru dalam pelaksanaan PBD ni adalah seperti membuat projek, kuis, pembentangan, buku scrap dan folio. Okey, setiap aktiviti pembelajaran yang dilaksanakan perlu ditaksir oleh guru melalui standard prestasi. Seterusnya, standard prestasi dan data perkembangan penguasaan murid ini akan dilakukan oleh guru dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel secara luar talian. Okey, cuba bayangkan sekiranya seorang guru mengajar 20
Okey, cuba bayangkan contohnya seorang guru ni perlu mengajar 3 kelas dan setiap kelas tersebut mempunyai 20 orang murid. Jadi guru tersebut perlu memantau tahap penguasaan kesemua murid-murid tersebut pada setiap topik pembelajaran sepanjang tahun. Bukan itu saja, pada masa yang sama guru ni perlu menghabiskan silibus yang telah dirancang di dalam rancangan pengajaran tahunan. Okey, jadi keadaan ini menunjukkan bidang tugas guru sememangnya bertambah berat 2 kali ganda daripada sebelum pelaksanaan P3 sebelum ini. Okey, itu saja penerangan daripada saya. Saya serahkan semula kepada moderator. Baik, terima kasih cikgu. Oh, banyaknya cabaran cikgu tu. Tugas dia, tanggungjawab dia makin besar ya. Okay, saya haraplah hadirin yang ada pada hari ini ni hormatilah guru anda dan hargailah pengorbanan mereka. Okay, jadi kita teruskan pula untuk mendengar pandangan daripada apakah kebaikan terhadap pemansuhan PT3 yang digantikan oleh PBD. Dipersilakan Puan Fung. Okey, baik. Okey, boleh dengar tak suara saya? Boleh Puan. Okey, baik. Okey, salam kepada semua. Okey, untuk soalan tadi, okey. Sebenarnya kebanyakan ibu bapa mereka berasa terkejut apabila pihak kerajaan membahtahkan pendaksiran 3x3 PT3 pada tahun 2021. Okey, pandangan daripada PIPG tentang isu ini adalah pemansuhan PT3. Dia dapat mengurangkan kebimbangan ibu bapa mengenai masa hadapan anak-anak. Katakan demikian kerana melalui PT3, anak-anak mereka hanya satu peluang saja untuk menentukan masa depan mereka. So selain itu, ibu bapa juga sangat risau dan takut anak-anak mereka berasa tekanan sehinggalah mereka tidak berminat belajar dan akhirnya menjejaskan prestasi. Adalah satu isu yang hangat di negara kita. So, tekanan akademik sebenarnya dia adalah ditarifkan sebagai pengalaman di mana seseorang pelajar dibebani oleh tuntutan masa dan tenaga untuk mencapai maklumat akademik tertentu. Kebanyakan kajian juga menunjukkan akibat peningkatan masalah psikologis. Menyertai seminar ini kerana saya percaya bahawa melalui seminar ini dapat meningkatkan kesedaran ibu bapa terhadap isu pemansuhan PT3 dan juga memahami apa itu pentaksiran berasaskan sekolah PBD pada masa yang sama. Okay, ini adalah daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Puan. Terima kasih kepada panel kita yang ketiga iaitu Puan Fung atas perkongsian berkaitan dengan pandangan ibu bapa ya. Nampaknya ibu bapa pun rasa tertekan ya dengan PT3 itu. Okey, sekarang mereka dah beralih kepada PBD. Jadi kurang-kurangkanlah rasa cemas terhadap pendidikan anak-anak. Okey. Baik, kita teruskan pula dengan pandangan yang di situ. Okey, melihat dia secara online sahaja saya di sini. Okey, comel orangnya. Wakil pelajar dari tingkatan 3 iaitu saudari Irena. Boleh nyatakan apa yang anda rasa mengenai PBD ni? Okey, selamat malam semua. Sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada moderator dan pihak pengajar sebab sudi menjemput saya untuk
menjadi salah seorang panel pada malam ini. Okey, bagi menjawab persoalan si Susan, tuan moderator kita pada pagi ini, saya akan menerangkan apa pandangan saya mengenai pemansuhan PT3 ini. Okey, pada mulanya setelah saya mendengar pemansuhan PT3 yang digantikan dengan PBD ini, saya berasa sangat terkejut jugalah. Langsung saya juga menarik nafas yang sangat lega kerana saya percaya melalui sistem ujian yang diperkenalkan oleh KPM ini sudah pasti memberikan kebaikan kepada kami, iaitu pelajar tingkatan 3. Okey, di sini saya akan memberikan sedikit apakah kebaikan melalui pemansuhan PT3 ini. Okey, pertama sekali setelah pemansuhan PT3 ini dilaksanakan dan digantikan dengan PBD, dapat meringankan beban kami sebagai murid tingkatan 3 yang tidak dinafikan lagi. Memang banyaklah kan? Okey. Tanpa sebarang tekanan. Okey, hal ini kerana kami tidak perlu lagi untuk menghabiskan sukatan pelajaran dalam beberapa tempoh sahaja untuk menduduki peperiksaan tingkatan 3. Okey, seterusnya kebaikan daripada pemansuhan dalam kegiatan kokurikulum. Sebab dengan termansulah PT3 ini menyebabkan kelas tambahan dibatalkan dan tidak diwajibkan lagi lah. Maka dengan itu memberikan pemansuhan PT3 ini dan digantikan dengan PBD. Terima kasih. Panjang sekali ya. Sudah benar. Memang pernah mencapai, saya ingat lagi, yang dulu lah, bukan lagi zaman mereka. Memang kita perlu membahagikan masa yang seimbang antara pelajaran dan juga aktiviti ke kurikulum. Jadinya memang jelaslah setakat yang saya tengok pada perbincangan kita hari ini mengenai kebaikan yang berkesan daripada pelaksanaan PBD ini. Baiklah, kini kita kembali lagi kepada panel yang pertama, iaitu pegawai KPM kita, Puan Rosia, berkaitan dengan tujuan PBD yang dilaksanakan. Silakan Puan. Okey, baiklah. Terima kasih saudari moderator atas entah saya berasa sangat teruja dan saya rasa topik ini sangat hangat di mana ia dibincangkan oleh beberapa buah pihak dan ketiga-tiga pihak termasuk saya 4 pihak memberikan pandangan yang begitu berbeza berkenaan dengan pemansuhan pentaksiran tingkatan 3 yang digantikan dengan PBD. Okey, sebelum saya melanjutkan kepada tujuan PBD ini dilaksanakan, baguslah sekiranya saya menyimpulkan pandangan daripada ketiga-tiga panel kita iaitu Cikgu Anis, Puan Fung Jiahui dan juga saudari Erina kita yang merupakan saudari cilik kita pada malam ini. Berdasarkan apa yang diulas oleh Guru Anis, saya bermula dengan ulasan yang diberikan oleh Cikgu Anis lah berkenaan dengan pelaksanaan PBD ini. Beliau mengatakan bahawa PBD ini telah memberi bebanan yang banyak. Betul tak Cikgu? Ya, Puan Rosia. Okey, bebanan yang banyak tadi berdasarkan yang telah Cikgu Anis bincang. Seorang guru menjadi lebih banyak melalui beberapa aktiviti ataupun pentaksiran yang perlu dijalankan oleh seorang guru terhadap
anak muridnya. Contohnya yang diberikan oleh Cikgu Anis tadi saya rasa amatlah relevan di mana beliau memberi penerangan bahwa sekiranya seorang guru memiliki taksiran situ memiliki 20 orang anak murid dan cikgu itu terpaksa mengajar contohnya dalam 4 buah kelas. Semestinya cikgu kena berusaha lebih. Namun di sini pada pandangan kita daripada pihak pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, tujuan utama yang kami bagi ini semestinya adalah untuk kebaikan sistem pendidikan negara kita. Baiklah, di sini saya ingin memberi sebuah pandangan ataupun senario kepada semua sidang hadirin dan hadirat yang dikasihi pada malam ini. Berbalik kepada zaman di mana kita telah mengekalkan sistem sistem yang berteraskan ujian di mana adanya UPSR dan juga PMR pada masa dulu, iaitu di awal tahun seingat saya 2000 pelajar pada masa itu kerana niat utama kita orang pihak KPM adalah untuk mewujudkan sebuah suasana pembelajaran yang menarik dan juga yang lebih apa orang cakap PBD ni adalah lebih kepada pentaksiran yang membolehkan pelajar kita ataupun murid-murid kita untuk belajar dengan lebih gembira. Namun saya tidak nafikan juga pihak guru memainkan peranan yang penting ataupun tugas guru menjadi lebih terbeban. Itu tidak dapat dinafikan sebab motif utama kita untuk mewujudkan PBD ini adalah untuk melahirkan seorang guru yang lebih kreatif dan inovatif dalam usaha menarik minat pelajar untuk belajar. Contohnya, sekiranya pelajar tersebut datang ke sekolah hanya semata-mata untuk mempelajari sesuatu topik tersebut agar dia lulus exam. Saya mau minta pandangan semua. Apa yang terjadi dengan murid itu? Murid wakil tingkatan 3 boleh jawab saya tak? Apa yang terjadi sekiranya murid tersebut dia belajar dan datang ke sekolah semata-mata untuk lulus ujian? Apa? Sekali lagi. Okey, baiklah saya ulang soalan saya. Apakah yang terjadi kepada murid sekiranya murid datang ke sekolah semata-mata untuk lulus ujian? Bagi pandangan saya sebagai wakil murid kan, saya rasa kalau macam tu kan, macam dia datang ke sekolah dengan mau lulus ujian saja, dia tidak mau belajar ilmu yang sebenar itu. Iya. Pihak ini adalah amat kita pihak KPM amat menitik beratkan terhadap isu ini kerana isu ini telah berlanjutan selama bertahun-tahun di mana okey baiklah kita beralih kepada isu murid itu sendiri. Sekiranya mereka datang ke sekolah semata-mata untuk lulus ujian, mereka stres dan sekiranya mereka stres, semestinya pembelajaran dan apa yang ingin disampaikan oleh cikgu tidak masuk ke dalam hati mereka. Maksudnya benda yang mereka pelajari itu tidak permanen. Ini adalah sangat berbeza sekiranya sistem PBD ini dilaksanakan di mana sistem PBD yang lebih maksud saya murid datang ke sekolah adalah untuk menjadi lebih gembira. Mereka dapat berjumpa kawan-kawan mereka dan mereka dapat meluangkan masa bersama kawan-kawan mereka. Ini kita boleh lihat melalui poin yang telah diberikan oleh wakil
tingkatan 3 tadi, yaitu saudari lega setelahnya sistem PBD ini dilaksanakan, di mana dia boleh meluangkan masa untuk melakukan aktiviti co-curriculum bersama rakan-rakan. Dan pro and kontra di dalam isu perbincangan kita pada hari ini adalah mendapat diberikan oleh Menteri Kanan Pendidikan kita, iaitu Datuk Dr. Razi Jidin, di mana beliau mengucapkan bahawa pemansuhan PT3 ini dapat membantu menghasilkan murid ataupun guru yang lebih kreatif dan inovatif dalam pengajaran supaya pembelajaran menjadi lebih menarik. Selain itu, PBD ini juga turut membantu kewujudan dalam diri pelajar yang berasa seronok belajar dan juga bertemu dengan rakan-rakan di sekolah. Okey, seterusnya saya rasa itu sajalah yang dapat saya simpulkan berkenaan dengan pandangan ketiga-tiga pihak tadi berdasarkan pemansuhan pentaksiran tingkatan 3 ini. Seterusnya saya akan menjelaskan berkenaan dengan 5 tujuan PBD ini dilaksanakan. Yang pertama yang dapat kita lihat melalui slide ini adalah pertama sekali untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran. Di mana melalui PBD ini guru akan memperoleh lebih banyak masa untuk menilai dan juga bersama-sama dengan pelajar. Namun, kita berbalik kepada sistem ujian yang telah dilaksanakan dulu. Guru ada masa tak untuk menilai ataupun mencari kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran? Semestinya, masa guru untuk menilai ataupun mencari kekuatan dan kelemahan murid ini adalah sangat terhad, di mana cikgu terpaksa mengejar silibus-silibus yang perlu diajar kepada murid. Betul tak? Okey, seterusnya ialah PBD ini adalah juga bertujuan untuk mengesan perkembangan murid secara menyeluruh, di mana seperti yang saya cakapkan di awal tadi, PBD ini adalah untuk terdiri daripada 3 komponen dan yang terakhir sekali adalah komponen sumatif. Di mana ia menyeluruh sama ada dari segi akademik, co-curriculum dan juga dari segi aspek diri sendiri pelajar ataupun sasiah pelajar. Seterusnya adalah tujuan PBD ini dilaksanakan yang ketiga adalah untuk merancang dan mengubah ajarannya. Ini adalah lebih fokus kepada guru tersebut yang mengajar, contohnya Cikgu Anis yang mengajar mata pelajaran sejarah kan. Okey, melalui PBD ini, guru dapat merancang dan mengubah sesuai kaedah pengajarannya bersesuaian dengan minat ataupun keperluan murid tersebut. Maksudnya di sini, kan pelajar itu lulus ujian, melainkan guru dapat memastikan bahawa objektif pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru pada hari tersebut adalah tercapai secara 100%. Faham tak? Okey, untuk tujuan yang keempat adalah statement yang telah saya keluarkan sebelum ini adalah di mana guru yang mengajar sesuatu subjek tersebut dapat meluangkan masa bersama-sama murid ataupun mempelbagaikan lagi latih tubi ataupun aktiviti yang berkaitan dengan topik Jadi, mewujudkan suasana yang lebih ceria di mana murid-murid dapat berbincang sesama, sendiri dalam ahli kumpulan berkenaan dengan topik yang telah diberikan oleh cikgu.
kita melihat di sini adalah sekiranya murid berbincang dengan sesama mereka, mereka akan menjadi lebih seronok dan juga tidak was-was untuk bertukar-tukar pandangan terhadap topik yang telah diberikan oleh cikgu. Dan tujuan PBD ini dilaksanakan yang paling terakhir sekali adalah untuk mengambil tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta. Apa itu mengambil tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta? Tindakan susulan sesuai yang diambil serta-merta ini adalah berkaitan dengan pemahaman murid. Sekiranya murid, dalam 20 orang murid di dalam kelas, terdapat beberapa orang murid, contohnya 2 murid, 3 orang murid, yang kurang memahami topik pengajaran yang telah diberikan oleh cikgu pada hari tersebut, cikgu boleh mengambil inisiatif ataupun boleh mengambil kaedah lain untuk memastikan murid tersebut tidak mengalami keciciran ataupun tidak ketinggalan dari rakan-rakan yang lain. Di mana guru boleh mempelbagaikan lagi aktiviti. Disebabkan tiadanya bebanan mengejar silibus, jadi guru boleh mengambil inisiatif ini untuk mempelbagaikan lagi aktiviti yang boleh memastikan murid menjadi lebih faham berkenaan dengan topik yang akan dibincangkan pada hari tersebut. Okey, saya rasa panjang lebar sudah saya bercakap, jadi baiklah pada hari ini saya akan memberi semula majlis kita pada saudari moderator kita iaitu Suzan Anak Sintau. Dipersilakan saudari. Ya, terima kasih Puan. Sesuatu ilmu yang baru juga bagi saya. Ya, setiap pelaksanaan dalam PBD ini, dia di mana saya lihat kan, dia menitik beratkan ilmu yang benda yang disampaikan tersebut bertahan lamakah ilmu tersebut kepada murid tu. Ya, begitulah yang saya lihat daripada penjelasan Puan sebenarnya tadi. Dan terima kasih sangat-sangat Puan untuk ilmu yang sungguh bermanfaat bagi saya. Okey. Puan Fong, bagaimana dengan pendapat Puan? Adakah murid ni dia akan lebih fokus kepada bahagian keputusan akademik sehingga menjejaskan prestasi dalam bahagian kurikulum? Silakan Puan. Okey. Boleh dengar tak saya? Okey, thank you. Okey, terima kasih moderator kita untuk tanya soalan kepada saya. Okey. Baik. Okey, sebenarnya saya ada menerima banyak komen daripada ibu bapa mengenai sebahagian tindakan yang dilakukan oleh anak-anak mereka, iaitu anak mereka gunakan masa kurikulum untuk meningkatkan prestasi akademik mereka. Okey, apa maksud ini? Okey, saya bagi contoh. Okey, anak mereka tidak menyertai kurikulum dan pada masa yang sama mereka menggunakan masa itu untuk belajar. Okey, ibu bapa sedar Malaysia. Okey. Falsafah Pendidikan Malaysia FPM, pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan adalah 4 segi ini. Sekiranya berbanding dengan PBD, tekanan murid tidak berasa sangat stres lah. Dan mereka juga dapat menimbangkan waktu belajar dengan waktu rehat. Saya juga sebagai ibu anak, saya ada anak dan saya pun rasa tindakan tersebut dia tidak sesuai lah dan tidak patut. Saya juga berharaplah anak saya ataupun anak orang lain, mereka dapat mencapai perkembangan fizikal dan mental yang seimbang di sekolah dan seterusnya juga menjadi golongan insan yang boleh menyumbang kepada masyarakat. Ini ada daripada saya juga. Terima kasih. Terima kasih Puan. Ternyata
sepanjang PT3 ni memang banyak betul ya masalah dia yang timbul. Okey. Tapi saya berharap dengan penjelasan daripada Puan Rosia tadi dapatlah menenangkan hati ibu bapa tu untuk tidak terlalu cemas dengan situasi pembelajaran anak-anak mereka. Okay, bagaimana pula dengan adik Irena? Saudari Irena kita, bagaimana mengenai cabaran sepanjang yang kamu rasa setelah menjalani PBD ini setelah dia dilaksanakan? Silakan saudari. Baiklah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Tuan Moderator. Okey, kalau tadi saya sudah menjelaskan mengenai kebaikan yang saya dapat melalui pemansuhan PT3 yang digantikan dengan PBD ini. Jadi sekarang ini saya akan membicarakan pula pandangan saya. Saya punya cabaran sepanjang sebenarnya semasa awal-awal PBD ini diperkenalkan, pelbagai cabaran yang saya hadapi jugalah untuk membiasakan diri saya dengan sistem baharu yang diperkenalkan oleh KPM ini. Okey, antara cabaran yang saya hadapi saya berasa hilang tumpuan untuk belajar. Hal ini kerana semasa di tingkatan 1 dan 2 dahulu, saya dan rakan-rakan seperjuangan yang lain telah dipersiapkan untuk menduduki PT3. Namun, secara tiba-tiba tingkatan 3 ini, kaedah tersebut telah digantikan oleh PBD. Maka keadaan ini menyebabkan saya sukar untuk menyesuaikan diri saya dengan kaedah baru yang diperkenalkan oleh KPM ini. Okey. Keadaan ini menyebabkan saya untuk belajar. Okey, seterusnya cabaran lain yang saya hadapi adalah dari segi kewangan lah. Okey, biasalah murid mana yang tidak menghadapi masalah kewangan kan? Okey. Kerana PBD ini dengan pelaksanaan rujukan dan latih tubi yang mengatasinya. Okey. Boleh saya tahu bagaimana pula dengan keadaannya menurut Cikgu Anis? Kongsikan masalah yang dihadapi pula oleh guru sepanjang pelaksanaan PBD ini dan bagaimana pula cara cikgu untuk mengatasi masalah tersebut. Silakan cikgu. Okey, baiklah, bersua lagi kita. Jadi terima kasih di atas soalan yang diajukan oleh moderator sebentar tadi. Okay, antara masalah yang dihadapi oleh saya sepanjang pelaksanaan pentaksiran bilik darjah ini adalah yang pertama sekali, apabila beberapa orang murid saya tidak berjaya melengkapkan aktiviti pentaksiran mengikut tempoh masa yang ditetapkan. Okay, keadaan ini menyebabkan ia mengganggulah jadual pentaksiran yang telah saya buat, disebabkan dalam satu kelas itu tak semua pelajar mempunyai latar belakang akademik yang sama, betul tak? Jadi disebabkan itu mereka ada segelintir pelajar ni sukar nak mencapailah standard yang saya dah rancang. Okey, jadi bagi mengatasi masalah ini, saya telah mengkategorikan murid mengikut tahap prestasi mereka
dan aktiviti pentaksiran yang saya laksanakan juga adalah mengikut kemampuan kesemua murid-murid dalam kelas tersebut. Okey, jadi dengan cara ni saya dapat menguruskan pelaksanaan PBD ini dengan baik dan lancar sepanjang tahun. Dan tambahan itu, sekiranya murid-murid ni masih lagi tak mampu nak kuasai aktiviti pentaksiran yang saya laksanakan, mencari waktu seperti waktu rehat untuk membantu mereka melengkapkan tugasan tersebut supaya proses PDP seterusnya tidak terganggu. Okey, masalah kedua yang saya hadapi dalam sepanjang pelaksanaan PBD ini adalah terdapat segelintir guru yang masih belum dapat memahami sepenuhnya cara ikut kaedah PBD yang betul lah. Okey, ini disebabkan selama ni hanya wakil saja yang hanya wakil di setiap sekolah saja yang dihantar untuk menghadiri taklimat mengenai teknik-teknik dan amalan dalam menjalankan pentaksiran. Okey, jadi maklumat tersebut akan disampaikan melalui bentuk formal dan tidak formal. Namun kadang-kala maklumat yang disampaikan itu tidak sepenuhnya atau mungkin berlaku kesalahfahaman antara guru-guru. Jadi keadaan ini membuatkan guru ni jalankan pentaksiran yang mengikut kefahaman sendiri. Jadi sebagai ketua panitia sejarah, saya merasa bertanggungjawab untuk menyelesaikan sebarang masalah yang mereka hadapi, kami akan bersama-sama membincangkan solusi bagi masalah tersebut agar perjalanan pentaksiran dan pelaporan yang perlu dilaksanakan oleh guru itu berjalan dengan lancar dan tidak mendatangkan masalah di kemudian hari apabila pihak KPM meminta data. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu atas perkongsiannya. Saya berharap melalui info yang Cikgu sampaikan ini dapat membuka mata banyak pihak mengenai pengorbanan yang dilakukan oleh para guru di sekolah-sekolah bagi memastikan generasi pewaris negara kita ni dapat melahirkan insan yang berilmu pada masa hadapan lah. Perkongsian menarik dari semua panel-panel jemputan kita yang telah menyuarakan pandangan masing-masing berkaitan dengan PBD ini. Berharapnya perkongsian ini dapat memberi manfaat yang lebih kepada semua hadirin dan menambahkan lagi info yang kita telah sedia ada miliki. Okay? Dan nampaknya juga masa telah mencemburui kita juga ni. Dia makin lama makin dekat je dengan masa penamat itu kan. Jealous. Sebelum menamatkan seminar ini juga, saya juga dapat beberapa soalan yang telah diutarakan oleh para hadirin. Jadi, para panel, bolehkah kita teruskan sesi ini dengan Q&A? Boleh? Okay. Boleh saudara moderator. Boleh, moderator. Boleh. Ya, terima kasih. Okay. Memandangkan masa kita semakin suntuk lah kan, saya memberikan beberapa untuk menjawablah persoalan yang ada ni. Okey, baiklah. Soalan yang pertama saya minta persediaan daripada Cikgu Anis untuk menjawabnya. Soalannya adalah berbunyi begini dia. Pada pandangan anda, pelaksanaan PBD mampu melahirkan murid yang
Silakan Cikgu. Okey, baiklah. Terima kasih kepada penonton yang sudi bertanya soalan kepada saya. Okey, pada pandangan saya, adakah pelaksanaan PBD ni mampu melahirkan murid yang kualiti tinggi? Okey, sememangnya saya yakin bahawa kerana kaedah pentadsiran ini dapat mengasah kemahiran dan bakat murid melalui pelbagai aktiviti pembelajaran yang dilaksanakan. Okey, tambahan itu perkembangan setiap murid juga sentiasa dipantau oleh guru dari masa ke semasa. Okey, keadaan ini dapat mengelakkan murid daripada keciciran pelajaran aktif dan mempunyai sasiah terpuji. Saya harap saya dapat menjawab soalan daripada penonton tadi. Seterusnya, ada soalan yang kedua diberikan kepada saya di sini. Saya mohon Persediaan daripada wakil KPM kita, iaitu Puan Rosia. Soalannya ialah, mengapakah PBD ini dianggap penting dalam pendidikan negara kita pada masa kini? Silakan Puan. Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator dan juga terima kasih kepada peserta yang telah mengajukan soalan. Soalan tadi berbunyi, mengapakah PBD ini dianggap penting terhadap sistem pendidikan negara kita? Begitukah, saudari moderator? Ya, begitu. Baiklah. Pada pandangan saya, selaku pegawai KPM ataupun selaku wakil daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, semestinya kita telah mengusahakan sesuatu yang dianggap penting untuk perkembangan sistem pendidikan negara kita. Jadi sekiranya anda bertanyakan kepada saya, adakah sistem PBD ini wajib atau tidak dilaksanakan, sama ada kewajarannya adalah wajar ataupun tidak, jawapan saya secara peribadinya adalah wajar. Baiklah, kita melihat kepada perkembangan senario sistem pendidikan negara di seluruh dunia pada masa kini. Semestinya seluruh dunia telah mengejar sebuah sistem pendidikan yang terbaik untuk negara mereka sendiri. Begitu juga dengan negara Malaysia. Dengan ini diharapkan dengan kewujudan PBD ini, pihak KPM semestinya mengharapkan sebuah perubahan yang positif terhadap melahirkan kualiti insan ataupun generasi muda kita pada masa depan, di mana sistem PBD ini yang memberi tumpuan terhadap minat ataupun keberkesanan pendidikan terhadap menjalani sistem pendidikan pada masa ini dapat memberi pulangan yang lebih baik kepada negara kita, di mana kita dapat melahirkan insan yang berkualiti. Mereka tidak belajar semata-mata untuk lulus saja, malah ilmu yang mereka pelajari PBD ini merupakan sebuah sistem yang lebih fokus kepada aktiviti ataupun inovasi yang telah diwujudkan oleh cikgu kan. Jadi semestinya cikgu akan memberi fokus kepada soalan-soalan kebat berdasarkan aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan oleh cikgu dalam langsung murid dapat mengembangkan idea ataupun buah fikiran mereka di dalam kehidupan seharian. Itu sajalah tuntasnya dari saya. Saya dapat merasakan yang PBD ini merupakan satu tunjang perubahan yang membawa kesan yang positif dalam melahirkan generasi. Terima kasih saudari moderator dan terima kasih atas soalan yang telah diajukan kepada saya sebentar tadi. Okay. Pendapat yang ringkas dengan pembayangannya yang ringkas daripada panel pertama kita, tetapi padat isinya. Terima kasih Puan. Soalan terakhir pula yang saya pilih
tujukan soalan ini kepada saudari Irena. Berarti Kan? Okey. Antara cara saya untuk menjaga prestasi akademik saya walaupun tiada lagi peperiksaan awam di tingkatan 3 adalah dengan memberikan tumpuan yang sepenuhnya terhadap pengajaran yang disampaikan oleh guru semasa di kelas. Okey. Seterusnya, saya juga menyediakan jadual waktu belajar saya ketika di rumah. Okey. Tujuan saya menyediakan jadual waktu belajar ini untuk membolehkan saya tidak leka dan sentiasa berdisiplin dalam mengulang kaji pelajaran ketika di rumah. Itu saja jawapan daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih saudari. Baiklah, maafkan saya. Ada satu lagi soalan tambahan. Maafkan saya semua hadirin. Okey. Berdasarkan soalan yang satu ini pula, saya meminta persediaan daripada Puan Fung untuk menjawab soalan ini ya. Maafkan saya. Sebagai seorang ibu bapa, bagaimana membantu anak mencari cara penyelesaian yang rasional untuk membina kestabilan emosi agar tekanan yang dihadapi oleh mereka itu tidak menjadi trauma kepada mereka pada masa hadapan. Okey, baik. Terima kasih soalan yang tidaknya sebenar tadi. Okey, untuk soalan ni, salah satu cara penyelesaian bagi murid adalah mengamalkan cara hidup yang sihat. Maksudnya di sini ibu bapa boleh melakukan aktiviti senaman dengan mengalahkan tekanan dan gangguan kebimbangan. Ia juga dapat mengalihkan perhatian kita kepada perkara yang lain dan daripada berfikir perkara yang tidak sepatutnya. Selain itu, Dido yang mencukupi dan pemakanan yang sihat juga dapat membantu menyediakan pemakanan yang sihat dulu dapat membantu kehidupan anak-anak lebih sihat dan mencegah anak mereka daripada pelbagai penyakit seperti stres lah macam tu. Saya harap jawapan saya sudah menjawab soalan tadi. Terima kasih. Ya. Ya, sangat menjawab soalan bagi saya. Soalan yang ditujukan ini juga agak seimbang bagi semua panel. Dia bagi semua panel jawab. Macam tu. Jadi kan memandangkan soalan yang terakhir tadi tu, itu adalah soalan terakhir dari untuk panel yang soalan dan sesi soal jawab kita dengan semua panel. Sebelum bersurai, ada link yang disediakan kan, meminta semua para peserta untuk mengambil sedikit masa anda mengisi link kehadiran tersebut. Okey. Dan sebelum bersurai juga, saya meminta Okey, sebelum sesi ambil gambar kita bermula, diminta semua peserta dan semua panel untuk membuka kamera masing-masing. Hai.
Okey, baiklah semua sudah bersedia. Okey, dalam kiraan 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baiklah. Terima kasih semua dan selamat maju jaya. Thank you thank you semua yang hadir. Bye. Thank you. Bye. Thank you semua. Terima kasih Thank semua. you semua. Terima kasih kepada semua. Tania. Okay, Mila, thank Ya, you. Luda. Bye Luda. Bye, Mijan. Bye. Nizan. Bye, 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 Pipin. Bye-bye.